Baik, kita nak saksikan percubaan-percubaan menarik yang berlaku di separuh masa. Yang pertama, kalau kita nak perkatakan terlebih dulu tentang sepakan percuma yang dilakukan oleh Wan Haikal untuk pasukan Felda, Syafiq. Ya, berbagai-bagai distance ya, di mana pasukan Felda mendapat sepakan percuma, dan di sini inilah satu contoh, Tabah ya. Adakah ini tahap yang terbaik? Memang ya, teknik bagus, accurate, tetapi itu saja tak mencukupi ya, kerana bola tu harus menggegar gawang gol. Dan di sini sekali lagi, kali pertama Zarahan beraksi di bahagian tengah di belakang striker. Beliau ya, satu lorongnya yang begitu cantik ya, begitu baik, dan kredit kepada penjaga gol. Mungkin ya ada sedikit kontak di sana, tetapi kualiti tidak dapat kita lihat selalu. Dan di sinilah contoh, dia adalah seorang pemain pertahanan yang begitu gemar menanduk bola, tetapi apabila Zarahan menghantar free kick yang dengan begitu cantik, jelas kalau kita lihat teknik ya, pemain Felda tu sudah melampaui bola, dan peluang tersia-sia sahaja. Fidayo, sumbangannya Syafiq, adakah sudah tahap yang diberikan oleh Fidayo itu mencukupi? Tidak mencukupi ya. Kalau kita melihat pemain import dia, kita memberi sukatan yang berbeza, tetapi di sini satu hantaran yang begitu baik daripada pemain tengah, tetapi adakah itu yang terbaik daripada pemain penyerang ke-43 Yasir Pinto? Sekali lagi ya, dalam keadaan di mana harus pemain penyerang iaitu Yasir Pinto menunjukkan keberanian, adakah beliau berani berlaga dengan penjaga gol, yang kita harus lihat, tetapi di sini beliau tidak begitu berani, akhirnya tidak kesampaian. Baik, jom kita saksikan jaringan pertama yang berlaku di separuh masa yang kedua apabila Perak terlebih dulu di depan untuk mendahului. Baik, jaringan yang dilakukan oleh Syarul Saad, Syafiq. Ini pada saya adalah kalau kita lihat betapa banyak set piece yang Felda perolehi dalam separuh masa pertama, tetapi tidak menggunakan. Yang ni pada saya adalah advantage Gilmah, iaitu beliau mempunyai ketinggian, tetapi kredit kepada Syarul Saad yang membuat follow through daripada midfield. Jadi memang sukar untuk diawasi satu tandukan yang begitu kemas. Baik, belum sempat Perak meraihkan jaringan itu, nampak Felda dengan begitu pantas sekali dan dibantu oleh kesilapan ya, daripada seorang pemain yang begitu berpengalaman, Syarul Kalam ya. Memang kalau kita lihat ya, tiada sebab mengapa Syarul teragak-agak ataupun menggeletar apabila menerima bola, dan kita harus beri kepujian kepada Zarahan kerana beliau membaca keadaan, beliau mencuri bola, dan bagaimana mudah beliau mengelak daripada penjaga gol Hafizul dan dengan tenang menjaringkan gol. Jadi inilah Zarahan yang kita minta-minta dalam separuh masa pertama, tetapi tidak timbul. Akhirnya timbul juga. Baik, Syarul Kalam pada malam ini boleh kita katakan agak kecewa kerana kesilapannya lah yang memberikan gol penyamaan kepada pasukan Felda untuk Felda dan Perak berkongsi mata malam ini. Baik, kita saksikan di separuh masa yang kedua perjalanan dan cerita yang berlaku, percubaan-percubaan yang boleh kita imbas dan lihat kembali. Baik, apa yang paling menarik berlaku di separuh masa yang kedua adalah Thiago Agustus, seorang pemain yang saya kira banyak peluang, tetapi pada malam ini nampaknya
accuracy-nya agak kurang tepat. Ya, dalam separuh masa pertama beliau beraksi baik dan saya menyesal memuji beliau pada separuh masa kerana tabah ya, ini adalah peluang yang terbaik kalau kita ikutlah bahasa pasar ni, tutup mata pun boleh skor, orang kata orang lama-lama dulu kata. Betul. Tetapi beliau tidak begitu yakin apabila menggunakan kaki kiri. Baik, Gilmar da Silva, sumbangannya malam ini. Saya rasa beliau lebih selesa apabila bola di lambung tinggi dan dalam keadaan seperti ini di mana Gilmar mempunyai banyak masa dan ruang ya, harus dipergunakan sekurang-kurangnya. Sepakan itu harus on target. Baik, Ifedayo, kita dah memperkatakannya tentang aksi di separuh masa yang pertama. Di separuh masa kedua dia lebih tajam sikit, cumanya penyudah tidak begitu sempurna. Saya pun kalau Shebi berada pada kedudukan itu, masuk atau tidak Shebi? Dah tentu masuk. Dah tentu masuk. Kerana ini saya rasa orang kata peluang disaji sebegini tidak akan berlaku banyak kali dalam satu musim. Dan jelas ya, di sini kita tertanya-tanya siapakah sebenarnya Ifedayo tu. Ini antara peluang yang boleh memberikan jaringan kepada Perak. Kali kedua pertahanan Felda tidak begitu yakin apabila menghadapi set piece situation. Hantaran baik daripada Nazirul, tetapi Leandro hanya inilah sesuatu yang beliau melakukan dengan baik. Itu pun tak cukup tajam. Bola tu melantun keluar, kena palang, kena tiang, maaf. Baik, saya tertarik untuk memperkatakan tentang Nasir Basarudin jadi. Pada saya di semasa ni, keadaan ini harus Nasir memikirkan bahawa beliau bola ni mesti on target. On target. Jangan fikir saya nak menjaringkan gol. Kerana inilah masalah apabila dalam minda kita ingin menjaringkan gol, inilah berlaku ya. Tapi kalau dalam minda kita yakin ya, Nasir kalau dia berfikir hit the target ya, pasti akan menjaringkan gol. Okey, baik, secara keseluruhannya tempoh 90 minit nampak Felda lebih mendominasi perlawanan. Setuju atau tidak? Ya. Dan saya rasa tidak boleh dinafikan. Saya rasa kalau kita lihat fouls, kedua-dua pasukan begitu agresif seperti mana yang kita memerlukan. Tetapi kalau kita ikut shots, saya rasa on target tu. Baiklah, bersama dengan saya ialah Ketua Jurulatih untuk pasukan Felda. Jadi coach ya, adakah coach berpuas hati dengan keputusan seri untuk malam ini? Memang dalam keadaan macam ni, lepas 4 game yang masuk ni, 5 game kepenatan dan sebagainya, banyak peluang yang kita cipta tetapi kita tidak boleh menjaringkan gol. Cuma saya puas hati kerana pemain-pemain telah tunjukkan permainan yang boleh dikatakan constructive play lah. So tetapi saya memang marah apabila kita lepasi satu gol tu daripada set pieces. Perak bahaya dia adalah daripada set pieces dan kita tahu mereka kuat di aerial ball. Dan kita ada banyak peluang tetapi kita tak manfaatkan peluang yang kita dapat. Okey, perlawanan di antara PKNS dan Kuala Lumpur sekarang 0-0. Jadi itu bermakna kedudukan untuk Felda dalam kumpulan B tidak berubah di tangga kedua. Jadi mungkin kita boleh dapatkan komen coach dari segi kedudukan tersebut. Yalah, itu satu yang kita ada advantage sekarang ya. Kita tempat yang kedua tetapi kita kena prepare well untuk game lawan dengan PKNS dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur seri dekat sini semasa kita main first game dan saya lihat lawan dengan PKNS pun kita bernasib baik, kita dapat 3 mata dan bukan senang dengan dua-dua tim ni tetapi saya harap kita akan pergi ke quarter final. Okay. And moving forward, apakah plan coach untuk game seterusnya? Game seterusnya ada liga di Perak. Main dengan Perak lagi. Tetapi apa yang saya kena plan ialah macam mana nak rehatkan budak-budak ni. Kerana memang mereka nampak keletihan dan skuad macam Felda ni tak ada reserve strength. Ya. Memang berbeza antara first team dengan pemain-pemain yang lain. Boleh saya gunakan lagi 2-3 pemain. Tetapi saya kena fikir macam mana kita kena pulih balik. Ya. Okay. Terima kasih coach. All the best for next game.
Itulah dia ketua jurulatih untuk pasukan Felda. Alright, 1-1 for tonight. It's a draw. I mean, are you satisfied? Absolutely. To get a point here, it's not easy on synthetic pitch. We played 4 games nearly in a week and a half, so it's not easy for my players. And I think we did a fantastic job. We came here with a game plan, and we got what we wanted. And the other game, PKNS versus KL, they've got a draw as well, 0-0, new. And so that means your position, Perak's position in the Group B stage is unchanged, remain unchanged at the top. So can we get your thoughts on that? Yeah, well, I didn't know. Thanks for telling me. But we've just been doing a recovery. But look, we just see one game at a time, and now we go back. We do a good recovery. 8 hours on the bus again, so it's not easy for us. But the results have come our way, so I'm very happy. All right. And can we get your thoughts on your players? Maybe in particular, Sharum Kalam. What are your comments about Sharum? Look, this is football. You know, Sharum Kalam, he's a leader. He's a leader on and off the pitch. He's my captain. He plays for Malaysia. He's so experienced, and this happens in football, you know. But he is a fantastic player, and he's a captain, and he leads the team by example. And we all make mistakes. This is football, but he had a fantastic game tonight, apart from the mistakes. So this is football. You cannot help it. And but I'm happy with all the team's performance tonight. And you scored 1 goal in the second half, and Felda equalized right after. I believe it was a minute after. Was it a lack of concentration between your men? I mean, you think? Look, it happens in football. You know, he had so much time. I think he got caught in 2 minds, and they came back and they knocked the ball off him, and they scored. So it happens in football. It's a mistake, and we get on with it. And he played a fantastic game. So I'm very happy with all my players' performance tonight. Okay, well, you've got a clean record. 2 wins, 1 draw. What's your target basically for the Malaysia Cup? Look, we just take 1 game at a time, and we just want to qualify. Perak hasn't qualified for a long time, so it will be nice for Perak and the fans and the supporters of us to give them something. Okay, well, we wish you all the best for the Malaysia Cup as well as the Super League. Thank you. Itulah dia komen daripada ketua jurulatih Coach Mehmet Dirakovic. Okey, terima kasih. Bersama dengan saya ialah kapten untuk pasukan tuan rumah, iaitu Syukur Adan. Jadi nampaknya ya Felda kelihatan lebih agresif pada second half. Apa yang berlaku pada half time? Kami telah diberi motivate oleh coach supaya kita buat serangan yang baik. Jadi apa yang kita lihat, kita banyak create peluang lah pada separuh masa kedua, dan tak ada nasib pada malam ni kita dapat 1 poin lah. Dan apa yang berlaku semasa Perak skor gol pertama? Mungkin miscommunication antara saya dengan bahagian pertahanan, tapi yang penting kita comeback baliklah untuk mendapatkan 1 poin. Jadi selaku kapten ya untuk perlawanan pada malam ini, adakah Syukur berpuas hati dengan keputusan seri? Terlebih dahulu Alhamdulillah. Tapi apa yang penting sekarang ni, kita masih ada lagi perjuangan kita. Baru 3 game dalam kumpulan Malaysia Cup, dan kita akan melawan dengan Perak lagi sekali nanti. Jadi saya rasa kita tidak harus berpuas hati. Kita harus lakukan kerja kuat lagi lah untuk pastikan kita layak ke quarter final. Kapten Syukur pernah tadi mention ya pasal kita kena berjuang lebih lagi lah. Jadi dari aspek apa lagi yang masih perlu diperbaiki supaya Felda boleh terus berjuang dan memiliki lebih banyak points? Dalam keadaan jadual yang padat sekarang ni, kita Liga Super Malaysia Cup. Jadi saya rasa yang penting sekarang ni recovery pemain yang amat penting sekali lah untuk mengelakkan daripada kecederaan. Jadi saya rasa kita perlu lakukan sesuatu supaya kita dapat Liga Super pun kita dapat collect point, dan Malaysia Cup kita kena qualify pergi jauh lah. Terima kasih. Thank you. Itulah dia komen daripada kapten untuk pasukan tuan rumah Felda The Fighters. Okay, terima kasih, dan bersama dengan saya sekarang ialah Wan Zack Haikal. Okay, Wan Zack ya, nampaknya Felda kelihatan lebih agresif untuk second half. Jadi apa pendapat Wan Zack? Terutama sekali kita bermain dengan lebih baik dan kita mempunyai banyak peluang, dan keadaan sekarang kita hanya tidak menjalinkan gol, itu je. Tahniah ya, Wan Zack memang bermain agak very nice just now kat Padang. Jadi mungkin kita boleh dapatkan sedikit komen apa yang berlaku masa Perak skor gol pertama?
Kita terlampau gairah untuk pergi menyerang dan kita lupa untuk bertahan, dan apabila Perak menjalankan gol dan kita mula start agresif untuk menjalankan gol kalian, dan alhamdulillah kita dapat 1 gol. Okey, adakah Wan Zack, pendapat Wan Zack sendiri, Felda boleh menjaringkan lebih banyak gol malam ini berbanding dengan keputusan seri? Ya, bagi diri saya dan juga pasukan saya yakin pasukan Felda mampu untuk menjaringkan gol dengan lebih banyak daripada Perak, tapi this is football dan kita harus terima keadaan sekarang. Okay, terima kasih Tahniah ya, good game just now. Itulah dia komen daripada Wan Zack Haikal untuk perlawanan malam ni menentang Perak. Okey, terima kasih. Bersama dengan saya sekarang ialah pemain berjersey nombor 2 iaitu Nazrul Naim. Okey, Nazrul ya, mungkin kita boleh dapatkan pendapat Nazrul tentang game pada malam ni dan juga keputusan seri lawan dengan Felda di Stadium Tun Abdul Razak. Okey, untuk perlawanan malam ni kita bernasib baik sebab kita tahu Felda satu tim yang kuat dan kita bermain di padang sintetik, so kami tidak berpeluang untuk berlatih di padang ini setiap hari seperti Felda. Tapi result satu sama ni saya rasa itu yang terbaik sebab kita sebagai away game kita stay tidak kalah. Okey, jadi apa yang berlaku ya semasa Perak skor gol pertama dan sejurus lepas itu Felda skor gol pertama mereka. Mungkin kita boleh dapatkan pendapat Nazrul tentang apa yang berlaku masa tu. Bagi saya ini lumrah bola sepak sebab kadang kita terleka even 0.01 second pun kita dibolosi. So bagi saya ini bukan kesalahan individu ataupun pasukan. Mungkin kita terleka sebentar sebab kita baru lepas menjadikan gol. So ini bagi saya kita menang satu pasukan, kita kalah satu pasukan. Setakat ni Perak memegang rekod bersih lah untuk Piala Malaysia dengan 2 kemenangan dan 1 seri daripada perlawanan pada malam ini. Jadi mungkin untuk target Nazrul sendiri untuk Piala Malaysia, target Nazrul untuk Perak. So untuk target sebagai pasukan kalau boleh kita nak pergi sejauh yang boleh sampai final. Tapi untuk sekarang ni kita fokus game by game sebab kita tahu jadual kita padat dengan keadaan pemain yang letih dan sebagainya, kita travel apa semua. So bagi saya untuk buat masa ni Piala Malaysia kita go for second round. Okay. Thank you. All the best for your next game. Thank you. Itulah dia komen daripada pemain Nazrul Naim, seorang pemain untuk The Boss Garus Perak melawan Felda di Stadium Tun Abdul Razak di Jengke pada malam ini.